Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, thumma amma ba'd. Pertamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas taufiknya dapat kita mengadakan kuliah kita pada petang ini insya-Allah, dan kuliah kita siri dan bahaya syirik ini merupakan kuliah terakhir, dan saya memilih tajuk yang terakhir akan bincangkan berkaitan dengan syirik kecil, iaitu berkaitan dengan tatayyur. Kerana bab berkaitan dengan syirik bab uluhiyah ini terlalu banyak. Jadi bab yang sering berlaku, saya pilih tajuk contohnya dalam bab berkaitan dengan nusrah, tanjim dan sebagainya yang lain-lain kita tidak bincangkan. Kita ambil bab terakhir, iaitu yang berkaitan dengan bab tatayyur. Bab tatayyur, at-tatayyur. Yang dimaksudkan dengan tatayyur, kita tengok insya-Allah. At-tatayyur ataupun dalam istilah bahasa Melayu kita panggil menganggap adanya sial pada suatu perkara dengan adanya tanda-tanda tertentu. Atau menganggap adanya sial terhadap suatu perkara atau berlakunya adanya sial pada suatu keadaan dengan tanda-tanda tertentu. Sama ada tanda itu berbentuk satu bunyian atau apa yang didengar, apa yang dilihat, ataupun apa yang dirasakan dalam hati. Contohnya ada orang kata bila ada kupu-kupu masuk rumah, kata ada tamu datang. Ini bab kiasan kemudian. Pada asalnya orang Arab ataupun orang kata kalau lalu keluar rumah nampak biawak lalu atau ular lalu akan berlakunya kemalangan. Setengah orang percaya begitu. Dan macam-macam. Yang penting semua ini, tatayyur ini sebenarnya berasal daripada adat orang-orang jahiliah. Masyarakat Arab jahiliah, sejak pada zaman jahiliah mereka telah percaya kepada tatayyur, percaya kepada akidah tatayyur, atau mereka jadikan tatayyur sebagai salah satu amalan yang diamalkan. Salah satu amalan yang diamalkan ketika seseorang ingin memulakan suatu perkara. Sama ada ingin memulakan safar, itu bermusafir jauh, ataupun ketika mereka ingin mengadakan suatu perjanjian atau suatu perkara untuk buat keputusan. Jadi kebiasaannya tatayyur, mereka menggunakan burung. Sebab tu kalimah tatayyur itu berasal daripada kalimah tayr, iaitu burung. At-tatayyur, menggunakan burung. Jadi mereka orang Arab jahiliah, mereka melepaskan burung, mereka ada burung. Apabila mereka nak keluar bermusafir, mereka lepaskan burung. Kalau burung tu terbang ke kanan, mereka kata keadaan jalan insya-Allah okey. Jadi itu petanda baik. Mereka pun teruskan perjalanan, teruskan jadual yang dirancangkan. Namun apabila yang mereka lihat burung tu terbang ke arah kiri, mereka akan hentikan. Perbuatan seperti ini dinamakan sebagai tatayyur, iaitu menggunakan burung. Di kalimah tatayyur yang pada asalnya wujud dalam bangsa Arab, iaitu dengan menggunakan burung,
namun hukumnya tidak terhad pada burung. Semua perbuatan ataupun semua kepercayaan berdasarkan kepada suatu perkara yang berlaku yang tiada kaitan dengan asbab, kemudian dipercayai bahawa itu adalah penyebab kepada kesialan ataupun seseorang dapat untung tertentu, kepercayaan begini semuanya dimasukkan dalam bab tatayur. Contohnya, contoh lain dalam masyarakat Melayu, kita kata bila dengar ada burung gagak jerit lalu rumah kita, mana akan ada orang akan mati, atau contoh yang sering yang kita selalu dengar bila gerak kening tu gerak kening dengan kencang, akan ada keluarga terdekat mati, ada orang lain berkata itu akan ada tetamu. Ini semua perkara-perkara begini termasuk tatayur. Dan tatayur ini kebiasaan tatayur yang disebutkan dalam kitab-kitab adalah berkaitan dengan percaya adanya sial. Manakala percaya pada kebaikan, bab al-fa'lu ada perbincangan tersendiri. Percaya kebaikan artinya mengharapkan kebaikan daripada nama-nama yang baik ataupun daripada lafaz-lafaz yang baik, yang jadi dalam istilah bahasa Melayu percakapan itu doa. Dia bukan doa, tapi maksudnya al-fa'lu. Al-fa'lu dia sebut benda baik, jangan sebut benda buruk. Ini dibenarkan dalam syarak. Iaitu kita, apa sahaja yang berlaku, kita sering sebut perkara-perkara baik. Nampak orang ada nama baik, kita insya-Allah. Nama dia soleh contoh, kita insya-Allah anak kita jadi soleh sebab kawan kita yang tolong bantu masa kelahiran tu namanya soleh, bila datang kita insya-Allah anak dia soleh. Penggunaan bahasa begitu dibenarkan dalam syarak. Tetapi dalam menetapkan bahawa atau menjadikan tatayur sebagai asas atau dasar untuk menetapkan bahawa suatu pekerjaan yang ingin kita lakukan itu perlu diteruskan ataupun tidak, itu dinamakan sebagai tatayur. Sebab tu tatayur ini Nabi kata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain radhiyallahu an, Nabi bersabda, laisa minna man tatayyara au tutayyira lah. Bukan daripada kami, itu bukan daripada ajaran kami, ataupun orang yang melakukannya bukan dari kalangan pengikut kami. Man tatayyara, orang-orang yang melakukan tatayur, itu dia sendiri yang melepaskan burung, atau dia sendiri yang buat satu perkara, dia buang dadu ke, atau dia sendiri yang melakukan tatayur, ataupun dilakukan tatayur padanya, orang lain lepaskan burung, atau orang lain yang rasa bahawa tak sedap untuk diteruskan perjalanan kerana dia nampak kemalangan sebagainya, kemudian diperintahkan, dia kata aku rasa hari tak berapa, tak payah keluarlah, tak sedap hati. Jadi kita percaya ini termasuk dalam bab tutuyiralah, orang-orang yang dilakukan tatayur padanya. Islam menganggap ini, insya-Allah kita akan bincangkan di hujung kuliah kita, iaitu berkaitan dengan apakah pandangan Islam terhadap tatayur secara detail. Cuma secara ringkasnya, perbuatan begini adalah salah satu daripada perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai syirik kecil. Dianggap sebagai syirik kecil. Kenapa syirik kecil? Kerana dengan kaedah yang kita telah sebutkan daripada awal, iaitu apabila suatu perbuatan disebutkan dalam hadis Nabi SAW sebagai syirik, dan pada masa yang sama dalil dari syariat menunjukkan bahawa perbuatan itu tidak mengeluarkan seseorang daripada Islam, maka dia termasuk dalam bab syirik kecil. Ya, bab tiyarah ni ada banyak hadis. Antara hadis Nabi SAW, Nabi kata at-tiyaratu syirkun. Tiyarah adalah syirik. Nabi ulang 3 kali. Nabi kata at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Wa ma minna illa. Nabi kata perbuatan tiyarah ni perbuatan yang bila rasa tak sedap hati kerana memandang suatu peristiwa, atau rasa tak sedap hati dengan mendengar suatu suara, atau rasa tak sedap hati dalam hati kerana ada perasaan yang lain, kemudian dia meninggalkan pekerjaannya kerana rasa tak sedap hati, tak jadi nak bermusafir, tak jadi nak sign kontrak, tak jadi nak menerima pinangan, tak jadi nak keluar meminang,
hanya kerana perasaan yang ada dalam hati, kemudian dia berhenti melakukan perkara tersebut atau memberhentikan perkara itu kerana takut berlakunya sial, Nabi kata inilah syirik, syirkun. At-tiyaratu syirkun. At-tiyaratu syirkun. At-tiyaratu syirkun. Tapi Nabi beritahu. Nabi kata wa ma minna illa. Tak ada seorang daripada kita pun kecuali pernah merasakan perkara itu. Rasa dalam hati, rasa tak sedap hati ni semua orang akan rasa. Tapi bezanya apa? Orang yang melakukan tatayur, bila dia nampak peristiwa tak sedap hati, dia menghentikan perancangannya kerana tatayur, kerana menganggap sial dan percaya kepada gerakan hatinya. Dan itu manakala orang beriman, orang-orang yang beriman, mereka ketika merasa tak sedap hati, kerana semua orang akan pernah merasa tak sedap hati, orang beriman mereka tidak menghentikan pekerjaan, mereka teruskan. Nabi kata wa ma minna illa, tak ada seorang pun kecuali pernah merasakan perkara tersebut, tapi dia kata walakinallaha yudhibuhu bitawakkul, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala hilangkan perasaan tak sedap hati tadi dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disyariatkan ketika keluar rumah bukan bertatayur, bukan lihat kiri dan kanan, bukan tengok binatang apa yang lalu atau apakah petanda-petanda, tidak perlu tengok pada petanda-petanda tertentu. Keluar rumah, Nabi ajarkan kepada kita doa yang mengandungi tawakal, tu bismillah, sebut nama Allah, tawakkalna 'ala Allah atau tawakkaltu 'ala Allah, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, wala haula wala quwwata illa billah, tiada daya tiada upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah maksudnya tawakal. Dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan tawakal inilah menjadikan iman kita sempurna. Dengan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita percaya bahawa semua urusan berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Manakala apa yang kita rasakan ini tidak ada apa pengaruhnya terhadap urusan Allah Subhanahu wa taala, kita hanya perlu husnuzan dengan Allah, tawakal dengan Allah, berdoa kepada Allah. Di sini namanya tawakal. Sebab tu Allah turunkan ayat Quran, Nabi SAW sampaikan pesanan untuk mengatasi masalah ini. Antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Allah kata apa sahaja nikmat yang ada pada kamu, hakikatnya semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala, datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Thumma idza massakumud dur fa ilaihi tuj'arun. Fa ilaihi taj'arun. Betul ayatnya. Okey. Dan apabila kamu ditimpa dengan kemudaratan, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ilaihi taj'arun. Maka tak ada satu nikmat pun yang berlaku yang dapat, semuanya datang daripada Allah. Dan kalau kalian ditimpa dengan sebarang mudarat, maka mohonlah dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bab tatayur ni dia berkaitan dengan masalah yang ada pada hati, masalah kepercayaan. Kurang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, kurang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana apabila kurang kenal Allah, maka kita kuranglah amalan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tiarah ini dikategorikan sebagai salah satu daripada syirik kecil yang berlaku dalam hati, iaitu syirik yang khafi. Jadi kita tak perasan, kita rasa tak ada apa-apa, rasa tak sedap hati, dan kita tak nak buat tu, rasa tak ada apa-apa. Kita rasa tindakan kita tersebut menghentikan perjalanan kerana perasaan tersebut hanyalah tindakan kita sendiri. Hakikatnya itu sebenarnya kita menghentikan suatu amalan kerana tanda-tanda yang tidak ada kaitannya dan bukan satu perkara yang ditetapkan oleh syarak. Di situ mengandunginya syirik. Mengandungi syirik, iaitu kurang bertawakal, ataupun kita menyatakan bahawa seolah-olah kita mengatakan bahawa ada sebab lain, ada sesuatu yang lain yang menetapkan untung dan rugi pada kita. Dan Allah kata kalau kita ditimpa dengan musibah, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Kalau kalian ditimpa dengan sebarang musibah,
maka tak ada siapa yang mengangkat musibah tersebut kecuali dia, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ta'rif berkaitan dengan tatayyur. Ta'rif berkaitan dengan tatayyur. Dan kita seperti mana yang kita ketahui, tatayyur dikategorikan sebagai syirik kecil, bukan syirik besar. Bukan syirik besar, syirik kecil. Kecuali dia jadi syirik kecil sebab Nabi kata siapa yang buat benda ni syirik, dan semua orang pernah merasakannya, cuma Allah hilangkan dengan tawakal. Okey, Nabi sebut jelas begitu. Pada masa yang sama kita dapati bahawa ada sebahagian daripada sahabat yang telah masuk Islam, mereka pada awal-awal Islam melakukan tatayyur. Waktu bila Nabi sampai kepada Nabi SAW, Nabi pun bersabda dengan hadis yang pelbagai berkaitan dengan tatayyur. Nabi kata la adwa wala tiyarah. Tak ada kepercayaan berkaitan dengan penyakit berjangkit, iaitu berkaitan dengan cara fikir orang Arab, bukan penyakit berjangkit secara keseluruhan. Penyakit berjangkit seperti mana yang dipercayai oleh orang Arab. Orang Arab banyak perkara hatta berkaitan dengan kecacatan pun mereka kaitkan dengan berjangkit. Dan kalau nampak orang cacat lalu ataupun orang cacat yang sambut kelahiran akan boleh menyebabkan baby itu cacat. Sampai ke tahap begitu apa yang dilakukan orang Arab. Dan Nabi kata la adwa, tidak ada penyakit yang berjangkit, iaitu mengikut kefahaman yang difaham oleh orang Arab jahilah ketika itu. Wala tiyarah, dan tidak ada penyakit, tidak ada tiyarah, dan tak boleh melakukan tiyarah, iaitu melakukan berpandukan kepada tanda-tanda tertentu untuk melakukan satu perkara, untuk melakukan ataupun meninggal satu perkara. Ini adalah bab tiyarah. Okey. Jadi apa yang Islam ajarkan? Pertama, kita kena tahu bahawa setiap kejadian yang berlaku di alam ini adalah dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, atau semua kejadian berlaku adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tak boleh kita merasakan bahawa ada sial kerana perkara yang lain. Itu yang dilakukan oleh kaum tertentu. Seperti kaum Fir'aun, tatkala mereka dapat musibah, mereka rasa bertuah sebab diri mereka. Namun ketika mereka ditimpa dengan ketika mereka dapat kebaikan, mereka rasa bahawa mereka lah bangsa yang bertuah dan sebagainya. Namun apabila mereka ditimpa dengan musibah dan suatu perkara yang buruk, mereka akan mengatakan bahawa ini dikarenakan oleh Musa dan kaumnya. Ini itu tatayyur. Dan tatayyur itu dilakukan oleh kaum-kaum Nabi-Nabi terdahulu. Dalam Al-Quran begitu banyak yang diceritakan. Namun tatayyur ini satu perkara yang dinafikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semua perkara yang ditetapkan yang berlaku di dunia ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi bagikan dan apakah beza tatayyur? Adakah hanya kerana rasa tak sedap hati itu dinamakan tatayyur? Tidak. Kalau hanya sekadar rasa tak sedap hati, bukan lagi nama tatayyur. Kalau hanya rasa tak sedap hati kerana berlaku ada kemalangan berlaku depan rumah kita dan sebagainya, itu bukan tatayyur. Itu semua orang akan rasakan. Cuma bila kita apa yang kita rasa tak sedap tadi terkesan pada tindakan kita. Kita mengambil keputusan dan kita memutuskan satu perkara, atau kita membatalkan satu perkara, atau kita meneruskan, atau kita meninggalkan. Sebab tu Nabi kata tatayyur ini berkata man raddat tiyarah, barang siapa yang ditolak oleh tiyarah an hajatihi, untuk meneruskan hajatnya, faqad asyrak, ketika itu baru berlaku syirik. Okey, selesai satu erti tiyarah. Tapi kalau tiyarah, maksudnya kita rasa tak sedap hati, dan kita tahu benda ni bukan datang dari bukan tak ada kaitannya dengan nasib, kita dah belajar dah, tapi tetap rasa tak sedap hati, tetap rasa macam tak naklah teruskan hari ni, tak naklah teruskan pergi tak naklah pergi ke duri kahwin hari ni sebab ada kemalangan depan rumah, ataupun ada ular lalu lintas depan rumah. Okay. Bila ada perasaan begitu dan kita tak meneruskan lagi hajat kita kerana rasa tak sedap lagi, Nabi ajarkan satu doa. Nabi kata
Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma kafaratu dzalik, apa yang perlu buat kalau kalau dah ada orang memang nak, kalau kami ni dah ada perasaan tertoyur dan dah hentikan perasaan nak hentikan satu amalan tersebut, Nabi ajar kafarahnya itu cara untuk atasinya dengan baca doa, Allahumma la khaira illa khairu, Allahumma la khaira illa khairu wa la tayra illa tayru wa la ilaha ghairu. Ini doa Nabi ajar. Apa kita doa? Allahumma la khaira illa khairu wa la tayra illa tayru wa la ilaha ghairu. Tiga ayat. Tiga rangkap. Allahumma la khaira illa khairu. Pertama. Wala tayra illa tayru. Kedua. Wala ilaha ghairu. Dan tiada Tuhan selain kamu. Allahumma la khaira illa khairu. Ya Allah, ya Tuhanku, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan darimu, ya Allah. Wala tayra illa tayru. Dan tidak ada satu tayr. Dia maksud tidak satu apa sahaja yang berlaku. Tidak ada suatu perkara yang buruk berlaku kecuali darimu, ya Allah. Perkara yang baik semua datang daripada Allah, yang buruk datang daripada Allah. Wala ilaha ghairu, dan tiada Tuhan yang layak disembah melainkan kamu, ya Allah, melainkan engkau, ya Allah. Dan ini adalah tiarah. Jadi kita tengok apa pandangan Islam terhadap tiarah. Saya akan sebutkan beberapa perkara penting berkaitan dengan tiarah. Pertama, apa pandangan Islam terhadap tiarah? Pertama, tiarah adalah daripada amalan jahiliah. Amalan jahiliah. Itu amalan orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada asalnya. Ini amalan kaum Fir'aun. Sebab tu ayat kaum Fir'aun, mereka akan bertatayur dengan Nabi Musa ketika ditimpa dengan musibah. Allah kata, fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhi. Bila mereka ni ayat suratul Araf. Ayat suratul Araf ayat 130-nya tu, 131. Kata, fa idza ja'atuhum al-hasanah. Bila kebaikan datang pada mereka di kaum Fir'aun, qalu lana hadhi. Mereka kata ini datang disebabkan oleh kami. Wa in tusibhum sayyi'atun, bila mereka ditimpa dengan suatu perkara yang buruk, yattayyaru bi Musa. Mereka akan bertayur dengan kewujudan Musa wa man ma'ah, dan orang bersama dengan mereka. Jadi kalau buruk ada yang buruk, ni Musa punya pasal ni, bawa sial. Musa dan pengikut ni Bani Israel dan Musa ni yang menyebabkan kita begini dan begitu. Allah kata, ala, ketahuilah, innama ta'iruhum indallah walakin aktsaruhum la ya'lamun. Ketahuilah bahawa nasib mereka keseluruhannya Allah yang tetapkan. Allah yang tetapkan. Ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Sama juga kisah jahiliah. Jahiliah tak semestinya zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana perangai orang-orang jahiliah adalah jahil dengan akidah. Begitu juga dengan kaum yang dalam kisah surah Yasin. Kisah Yasin, satu kaum yang tinggal di suatu negeri yang mana Allah Subhanahu Wa Taala utuskan kepada mereka nabi, rasul-rasul, sehingga 3 orang rasul diutuskan kepada mereka. Dan mereka menolak rasul-rasul tadi. Mereka mendustakan rasul tadi sehingga datang sahib Yasin, seorang lelaki datang pada hujung kampung untuk mengajak mereka beriman kepada Allah. Kemudian lelaki ini dibunuh. Dan kaum ini berkata kepada nabi-nabi yang diutuskan kepada mereka, mereka kata, qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Mereka kata dalam surah Yasin, mereka kata sesungguhnya kami merasakan kamu bawa sial pada kami. Dia katakan kepada rasul-rasul, kalau kalian tak berhenti, kalau kalian tak stop, kalian tak berdakwah, tak hentikan dakwah kalian, lanarjumannakum, kami akan rejam kalian. Wala yamassannakum minna adzabun alim, dan kami akan bagikan kalian dapat merasakan azab yang sangat pedih daripada kami.
Allah kata qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Allah kata ta'irukum ma'akum. Apa sahaja musibah yang berlaku pada kalian disebabkan oleh diri kamu sendiri. Musibah-musibah yang berlaku bukan sebab orang lain. Musibah yang berlaku pada kita disebabkan diri kita sendiri. Musibah dan perkara-perkara mana dianggap sebagai sial oleh orang tersebut sebenarnya berlaku kerana dirinya sendiri. A'in dzukirtum, adakah kerana mereka berikan peringatan pada kalian, kalian menjadi marah dan anggap mereka buat sial? Bal antum qaumun musrifun. Akan tetapi kalianlah golongan yang melampaui batas. Ini kisah Nabi Rasul. Sama juga kisah Nabi Saleh. Kaum Thamud ketika bersama dengan Saleh. Bila kaum dengan Nabi Saleh, ayat walaqad arsalna Nuh walaqad arsalna ila Thamud akhahum Salihah an i'budullah. Bila Saleh pergi pada kaum dia, ucapkan pada kaum dia, Saleh berkata pada kaumnya, hendaklah kalian sembah Allah. Fa izahum fariqan yakhtasimun. Bila Nabi Saleh ajak mereka sembah pada Allah, mereka berbantah-bantah. Ada dua kumpulan. Kemudian kumpulan yang jahil, itu kumpulan yang tolak dakwah Nabi Hud. Dia dakwah Nabi Saleh. Dia kata apa? Qalu tayyarna bika wa bima ma'ak. Mereka kata, kami merasa sial disebabkan kalian ni dan orang yang bersama, disebabkan kamu wahai Saleh dan orang-orang bersama dengan kamu. Apa jawab Saleh? Qala ta'irukum indallah bal antum qaumun tuftanun. Sebenarnya segala perkara yang buruk itu yang berlaku pada kalian itu datang ada daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kalian golongan yang telah ditimpa dengan fitnah. Jadi pertama, perbuatan begini, perbuatan sering menganggap adanya sial atau boleh musibah kaitkan dengan seseorang, atau bila berlaku suatu peristiwa kaitkan dengan satu peristiwa kepercayaan ini adalah perbuatan jahiliah. Yang kedua, perbuatan begini adalah perbuatan syirik. Kita sebut semula seperti mana yang saya ringkaskan awal tadi, perbuatan syirik. Kerana Nabi sebut hadis yang kita baca tadi, hadis Ibnu Mas'ud, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. 3 kali. Tiyaratu syirik, syirik. Dan di sini ada syirik kecil. Syirik kecil. Hadis-hadis yang saya bacakan pada kuliah kita tadi, pada ketika bincang tadi. Yang ketiga, pandangan Islam terhadap tiara, bahawa tiada kaitan antara mana-mana objek di dunia ini dengan sebarang takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada takdir baik atau takdir yang buruk. Tak ada suatu perkara yang baik buruk berlaku pada seseorang disebabkan dikarenakan oleh peristiwa-peristiwa yang tak ada kaitan dengan diri orang itu sendiri. Kecualilah kalau orang tu mereka buat dosa, kemudian Allah turunkan musibah pada dia kerana dosa dan sebagainya. Dia perlu beristighfar kepada Allah, minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu ya untuk dirinya. Dia tahu apakah dosa yang dilakukan. Tiap-tiap orang muhasabah dirinya. Apabila Allah berikan musibah, muhasabah dirinya apakah sebab Allah Subhanahu timpakan musibah. Dan perkara itu dia perlu kaji dan perlu lihat muhasabah diri sendiri. Itu tidak ada masalah. Namun apabila dikaitkan dengan suatu perkara yang tiada kaitan dengannya, maka itu suatu kesalahan. Sebab tu kita bahawa tidak ada sebarang kaitan suatu peristiwa dengan suatu takdir Allah. Nak cerita apa sekalipun, cerita berkaitan dengan sama ada benda baik atau buruk, hakikatnya dulu dilarang. Contohnya kita kata bertuah sejak dia ni bila dia pindah ke kampung kita, Masya Allah, tanaman kita jadi subur, ramai orang sejak dia datang, hujan berturut-turut dan sebagainya, kita itu disebabkan oleh berlaku sekian-sekian, itu juga tidak dibenarkan, kecuali apabila disebutkan berkaitan dengan keberkatan, kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Artinya pada seseorang itu bukan sebab dia, tapi disebabkan oleh
orang sering solat berjamaah itu melakukan keimanan. Disebabkan adanya dihidupkan solat berjamaah, dihidupkan amal itu, dirasakan kebaikan, itu adalah barakah. Manakala percaya bahawa satu peristiwa atau satu perkara berlaku, kemudian berlakunya mudarat atau manfaat, ini tiada kaitan. Tak kira lah ular lalu ke gagak lalu ke sebagainya, tidak ada kaitan. Okey. Itu perkara ketiga. Itu tiada kaitan. Yang keempat, berkaitan dengan perkara yang perlu kita ingat dan Islam ingatkan berkaitan perkara tiarah. Bila kita rasa perasaan tak sedap hati, jangan layan. Mana? Bila rasa tak sedap hati, jangan layan perasaan tersebut. Tak boleh kita menoleh ke arahnya. Tak boleh. Maksudnya kita tahrimul iltifat ila ma yajidul insan fi nafsi. Tak boleh nak duk layan, duk fikir kenapa hati aku rasa tak sedap sebagainya. Tak. Cukup bila kita rancang, kita dah rancang dengan sebenar-benarnya. Kita mohon hajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lakukan istikharah. Kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Serahkan pada Allah. Tak boleh layan perasaan-perasaan yang ada dalam hati. Kerana kadang-kadang ianya timbul daripada bila kita layan, kadang-kadang dia timbul daripada iman yang lemah, ataupun kadang-kadang disebabkan su'uzan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Su'uzan. Sampai ke sebagai ulama kata, kalau ada orang dia rasa tak sedap hati, kemudian berlaku betul, berlakunya satu peristiwa yang buruk disebabkan dia rasa tak sedap hati dan dia tak buat, dia tak teruskan perjalanan sebab dia rasa tak sedap hati. Kemudian betul-betul benda buruk berlaku pada dirinya. Bukan kerana perasaannya tadi, tapi itu kerana hukuman kepada dirinya. Ini sebahagian daripada ulama menyebutkan berkaitan dengan hukuman untuk orang melakukan tiarah. Sebab tu ini ianya sebahagian daripada su'uzan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, berkaitan dengan tiarah, tidak boleh melakukan sebarang upacara untuk dijadikan sebagai panduan. Kalau tiarah pada asalnya burung lalu dan peristiwa itu. Tapi tak boleh buat satu atau sebarang tindakan untuk menentukan satu perbuatan kita. Tak boleh. Contohnya apa? Kita buang dadu. Kita buang dadu. Ataupun kita kira burung yang lalu. Apa saja tindakan mengira perbuatan-perbuatan begini tidak dibenarkan. Dalam zaman Nabi SAW, bila ada burung-burung, orang Arab dia suka bela burung dalam sangkar dia. Ini banyak disebutkan dalam riwayat-riwayat. Ini malah jadi adat orang Arab, mereka simpan burung dalam sangkar. Mereka bela burung dalam sangkar. Dan Nabi bila antara tujuannya untuk tiarah tadi. Tujuannya untuk tiarah. Selain daripada mereka sayang burung, mereka gunakan khidmat burung untuk perkara tertentu, itu ada dilakukan oleh orang Arab. Namun antara fungsi burung adalah mereka lepaskan. Pada suatu hari, Nabi pergi, Nabi nampak burung. Nabi kata apa? Nabi kata, aqirrut thair ala miknatiha. Biarkan burung tu ada di tempat dia, jangan lepaskan. Kenapa Nabi larang begitu? Dikhawatiri ada orang yang percaya bahawa burung itu boleh memberikan petanda. Jadi selain daripada burung, tindakan yang lain jangan ambil, maksudnya kita janganlah pergi pandai-pandai pergi cari buku berkaitan telik nasib, buku berkaitan dengan rahsia-rahsia. Tindakan membeli buku dan menjadikan adanya bahan di tangan kita, atau tengok pada garis yang ada kat tangan, atau tengok pada buku cerita tentang tarikh-tarikh rahsia-rahsia tarikh kelahiran, atau berkaitan dengan cara kita buat main-main. Suka-suka kita pergi padankan nasib kita, kalau kita kahwin dengan fulan-fulan jadi apa, mana tambah macam. Jangan belajar langsung, jangan buka jalan, jangan beli, jangan tonton, jangan lihat. Ini semua tindakan dipanggil sebagai tindakan Nabi SAW melarang untuk tanfirut thair. Tanfirut thair zaman Nabi larang supaya jangan gunakan burung tu, jangan lepaskan burung tu ke mana-mana. Nabi larang. Dengan tujuan apa?
Tujuan untuk mereka tidak melakukan tiarah. Begitu juga kita kias pada zaman sekarang, jangan buka mana-mana channel, jangan belajar apa-apa bentuk cara untuk mengenal nasib seseorang melalui apa-apa kaedah sekalipun. Jangan percaya. Okey. Okey, ya, soalan insya-Allah saya akan jawab di hujung insya-Allah. Yang keenam, Nabi SAW bila berkaitan tiarah, Nabi kata, Nabi SAW beritahu bahawa Nabi berlepas dan Nabi tak pernah buat tiarah. Artinya perbuatan ini Nabi larang dan Nabi sendiri tak pernah buat. Kerana apa? Kerana Nabi SAW, Allah selamatkan Nabi, Allah jaga Nabi maksum daripada perbuatan-perbuatan syirik. Perbuatan-perbuatan syirik. Begitu juga Nabi SAW dalam banyak peristiwa, Nabi memuji sahabat-sahabat yang tidak melakukan tiarah. Kalau dalam keadaan tertentu, ada orang yang melakukan tiarah. Orang-orang yang melakukan tiarah. Kemudian sahabat meninggalkan, Nabi puji. Malah dalam satu hadis, Nabi SAW sebut, dalam satu hadis yang berkaitan dengan 70,000 orang masuk syurga tanpa hisab. Itu hadis berkaitan dengan orang yang tidak melakukan, mereka ni orang bila satu hari Nabi SAW duduk dengan sahabat di masjid, Nabi beritahu tentang kisah apa yang Nabi lihat ketika Nabi melihat pada suatu malam bahawa mungkin peristiwa berlaku ketika dalam mimpi ataupun ketika di malam Isra' Mi'raj, wallahu a'lam. Nabi SAW diperlihatkan ada Nabi datang datang bersama dengan seorang pengikut, ada Nabi datang dengan dua orang, ada Nabi datang dengan 3 orang pengikut, ada Nabi datang dengan sekumpulan pengikut, ada Nabi datang dengan jumlah yang ramai, ada Nabi, kemudian Nabi nampak seorang Nabi bersama dengan ramai pengikut. Maka Jibril kata, Nabi kata, itu umatku ke? Jibril kata tidak, itu Musa bersama kaumnya. Kemudian diperlihatkan di arah yang lain, manusia memenuhi ufuk, jumlah yang ramai. Maka dikatakan kepada Nabi, inilah umatmu, iaitu umat Nabi Muhammad, umat yang paling ramai. Dan disebutkan situ, bersama dengan yang ramai tadi ada 70 orang yang akan masuk syurga tanpa hisab. 70 orang yang masuk syurga tanpa hisab. Bila sebut 70 orang masuk syurga tanpa hisab, lepas tu Nabi SAW masuk rumah. Nabi masuk rumah. Nabi ada urusan, Nabi masuk rumah. Jadi sahabat pun bincang sama sendiri. Siapa 70 orang tu yang masuk syurga tanpa hisab? Siapakah 70 orang yang masuk syurga tanpa hisab? Macam-macam pandangan yang dikeluarkan oleh sahabat. Kerana Nabi SAW belum beritahu pada mereka. Nabi belum sampaikan pada mereka siapakah 70,000 orang tersebut. Ketika itu, bila Nabi keluar balik, ada macam-macam kaul, Nabi beritahu. Beritahu bahawa orang yang tidak perlu melalui hisab atau orang yang terselamat daripada hisab, disebut selamat hisab atau juga terselamat daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala, ialah pertama sekali orang-orang dia ada 4 perkara yang dilakukan oleh mereka. Hujung yang pertama sekali sebut bahawa mereka ini antara salah satu benarnya dikata wala yatatayyarun. Mereka tidak melakukan tatayyur wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak melakukan tatayyur, tidak bertawakal. Dan ada 2 ciri yang lain, itu meminta diruqyahkan, la yastarqun, mereka tak minta orang baca ruqyahkan, wala yaktawun, tidak melakukan kain. 2 perkara ini kita tak dapat bincangkan pada hari ini. Namun salah satu cirinya adalah mereka tidak bertatayyur, malah mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La yatatayyarun wa 'ala Allahi yatawakkalun. Mereka tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang-orang yang tinggalkan perbuatan tatayyur, tak buat tatayyur langsung dan bertawakal kepada Allah sepenuhnya, antara sebab-sebab menyebab seseorang itu dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala tanpa hisab. Yang ke-8 salafus salih.
Iaitu di kalangan sahabat Nabi SAW sangat tegas terhadap orang-orang yang melakukan tatayur. Ibn Abbas diriwayatkan beberapa kali marah, malah menengking orang-orang yang melakukan tatayur. Begitu juga diriwayatkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Diriwayatkan daripada kisah yang berlaku kepada salah seorang sahabat. Seorang sahabat. Tak disebutkan namanya tapi diriwayatkan di Taus bersama dengan seorang sahabat. Malah Taus sendiri di kalangan tabi'in marah kepada seorang lelaki yang bila berada sama sahabat tiba-tiba kawan dia jadi kata, ada burung gagak. Kata ada gagak. Taus tengok pada muka dia. Taus kata, wa ayyu khairin inda hadha? Apa benda? Apa kaitan benda ni? Apa kebaikan pada perbuatan yang kamu lakukan ni? La tusahibni. Jangan duduk dengan aku, jangan berkawan dengan aku. Dihalau. Manakala nak berkawan dengan aku, jangan percaya kepada perkara-perkara begini. Kalau nak bersama dengan aku, jangan buat tatayur. Jangan buat tatayur. Juga diriwayatkan perkara yang sama daripada Umar bin Abdul Aziz dan sebagainya, tak mungkin kita ceritakan satu persatu. Itu yang ke-8. Yang ke-9 perbuatan tatayur ni sebenarnya perbuatan yang menyalahi fitrah manusia. Menyalahi fitrah manusia. Orang-orang yang mempunyai akal yang sihat, orang-orang yang mempunyai akal yang sihat dan yang mempunyai fitrah yang bersih tak akan percaya kepada perkara ini. Sebab tu orang yang percaya kepada perkara-perkara begini, kebiasaannya mereka adalah dari golongan orang-orang yang berada di level pendidikan yang rendah ataupun berada dalam masyarakat yang dikelilingi oleh banyak cerita-cerita khurafan dan sebagainya. Hatta pada zaman jahiliah sekalipun, orang-orang Arab jahiliah, orang-orang yang bijak, mana orang-orang yang diberikan kebijaksanaan di kalangan orang Arab jahiliah, itu orang Arab yang bukan orang Islam sekalipun, mereka menolak amalan-amalan ini. Diketahui daripada syair-syair yang mereka sebutkan. Mana dalam syair-syair jahiliah ni banyak ditemukan penyair-penyair Arab di kalangan orang-orang yang bijak pandai di kalangan orang Arab, mereka sendiri walaupun mereka hidup zaman jahiliah, tapi kerana mereka orang-orang yang terpelajar, mereka menolak amalan-amalan sebegini. Amalan-amalan berkaitan dengan tatayur. Dan yang ke-10 dan perkara penting yang ke-10 yang saya ingatkan, kemudian saya akan tengok pada soalan tuan-tuan dan puan, iaitu kafarah, dosa bagi siapa yang percaya pada perkara ini. Dia perlu hafal doa yang saya sebutkan pada awal tadi, dan doa ni perlu kita baca, perlu kita hafal. Bila datang saja perasaan tak sedap hati dan kita rasa berat nak buat satu benda, kita baca Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Biasakan baca benda ni supaya bila berlaku je perasaan tak sedap hati, dan kita rasa mana kalau pertama kita tinggalkan, jangan layan semua sekali. Tapi kalau kita tetap berat nak buat, baca doa ni supaya doa tadi melarang kita daripada melakukannya. Malah sebagai ulama kata doa ini perlu dibaca setelah kita dah pun mengambil tindakan membatalkannya. Mana kafarah artinya dah berlaku dosa. Sebagai ulama berpandangan doa ini dibaca bila baca ketika selepas kita mengambil tindakan membatalkan suatu perjalanan. Maka kita perlu baca doa ni banyak-banyak. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Manakala kalau sebelum, maksudnya kalau rasa dalam hati perasaan rasa tak sedap dan kita belum ambil tindakan, maka diajarkan doa satu lagi seperti dalam hadis yang diriwayatkan daripada Urwah bin Amir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya di sini hujan terlalu lebat dengan buruh dan petir.
Semoga Allah Subhanahu wa taala Allah musayyiban nafi'an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, Nabi bercerita tentang berkaitan dengan jangan buat tatayur sebagai Nabi kata tatayur ni mana yang paling baik sekali jangan buat tatayur tapi bersangka baik. Mana Nabi ahsanuha al-fa'lu. Dan Nabi kata wala taruddu musliman, dan jangan orang muslim yang tinggalkan suatu amalan kerana dia tatayur. Tapi bila dia rasa fa idza ra'a ahadukum ma yakrah, bila dia rasa tak sedap, Nabi ajar orang satu lagi. Nabi kata Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta wa la haula wa la quwwata illa bika. Jadi ada ulama kata doa ni dibaca dua-dua. Sama ada sebelum ataupun dah berlaku. Ada ulama bezakan. Dan ini kaul yang ma'ruf, kalau sebelum kita rasa tak sedap hati, kita tak ambil tindakan lagi, kita baca doa ni Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta wa la haula wa la quwwata illa bika. Kalau rasa tak sedap hati, baca doa ini. Namun kalau kita dah lakukan, artinya kita dah ambil tindakan, dah ambil keputusan, maka perlu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan baca doa kafarahnya Allahumma la khaira illa khairuk wa la thaira illa thairuk. Ini adalah 10 perkara. Oleh kerana masa, kalau kita sekarang pukul 4:09, kita masih ada masa sebelum saya baca soalan. Saya minta izin kita tambah lagi sikit lah. Tambah. Kesan buruk yang baik ataupun pandangan Islam berkaitan dengan tatayur ni. Kata Syekh Sulaiman bin Abdullah, itu salah seorang daripada ulama besar Arab Saudi. Mana mereka kata, beliau berkata, kata Syekh Sulaiman, dia kata tatayur ni menjadikan seseorang tu perangai jadi buruk. Dan dia memberi kesan perangai jadi buruk dan memberi kesan psikologi kepada seseorang. Dia suka salahkan orang. Dia suka salahkan orang. Dia suka salahkan segala benda yang berada di keliling dia. Sehingga kan oleh kerana percaya pada tatayur, maka dia telah buka satu pintu yang ada pada hatinya, itu memberi ruang kepada syaitan untuk masuk dan memberikan was-was dalam diri dia. Sehingga dia banyak sangka buruk pada orang tertentu. Ataupun dia merasakan bahawa diri dia ni berada dalam musibah yang menyebabkan dia rasa bahawa hidup ni penuh dengan musibah, hidup ni penuh dengan hilang segala optimis. Malah semua pun dia rasakan buruk di depannya. Kesan psikologi. Dan tatayur ini malah ada sebahagian pada ulama mencadangkan kalau ada orang yang ada perasaan yang terlalu kuat tatayur pada dirinya, sentiasa sangka buruk, sentiasa sebagainya, dia perlu jumpa kepada pakar psikologi. Check. Kerana kadang-kadang tatayur yang pada asalnya merupakan penyakit-penyakit yang dilarang oleh syarak, kalau sentiasa diamalkan dan menjadi perangai seseorang, dia dah jadi satu penyakit yang tersendiri. Iaitu salah satu penyakit jiwa, penyakit psikologi. Perkara disebutkan oleh Syekh Sulaiman bin Abdullah, sebelumnya disebutkan oleh dan disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dalam kitab beliau, ketika beliau membincangkan berkaitan dengan kesan buruk ini, dah hatta kita jumpa dalam Qaul Sadid disebutkan betul dalam kitab tafsir beliau. Beliau sebutkan bahawa tatayur ini memberi kesan yang sangat buruk. Pertama kepada jiwa seseorang. Malah kalau dilihat dalam bab kesan psikologi yang berlaku pada seorang, Syekh Abdul Rahman Sa'di beliau kaitkan dengan apa? Tatayur ni ada dua peringkat. Peringkat pertama, dia tak buat tatayur tapi dia sering terkesan. Nampak benda pelik, sentiasa sangka buruk. Kat sini dia akan timbulkan perasaan yang tidak elok. Dan maksudnya bila nampak satu benda je, hati dia rasa tak sedap. Bila satu benda, hati rasa tak sedap. Ini tanda penyakit pertama. Cepat-cepat dia amalkan doa yang kita baca tadi. Cepat-cepat dia beramal. Kalau tidak, dia akan jadi satu perangai yang buruk, iaitu dia sentiasa tak senang dan batalkan perkara-perkara yang telah dirancangkan hanya kerana perasaannya tadi. Bukan kerana halangan yang jelas. Hanya kerana perasaannya tadi.
maka penyakit perkara ini bukan lagi dia berkaitan dengan, bukan sekadar berkaitan dengan syirik kecil atau perkara yang pernah berlaku dalam jiwa, tapi dia ada penyakit, dia katakan dia ada penyakit jiwa yang tersendiri. Sebab tu tatayur ini, penghujung kita, tatayur ini adalah suatu perkara yang berlawanan dengan konsep tawakal. Tatayur adalah syirik, tawakal adalah tauhid. Jadi kalau kita kata apa beza tatayur, Nabi kata Allah hilangkan tatayur dan gantikan dengan tawakal. Apa beza dia? Dia tawakal adalah kesan daripada tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan tatayur kesan daripada bergantung pada selain Allah, iaitu syirik. Yang kedua, tatayur datang daripada syaitan. Datang pada bisikan syaitan. Manakala tawakal dah datang daripada iman, datang daripada keimanan. Ketiga, beza antara tatayur dengan tawakal. Okay. Tatayur, orang tatayur seolah-olah dia mendakwa dia mengetahui perkara ghaib. Tapi orang bertawakal, dia mengatakan bahawa yang ghaib Allah Maha mengetahui, dia hanya perlu lakukan usaha-usaha yang mampu dilakukan. Yang kelima, orang yang bertatayur sentiasa dibayangi oleh sebab-sebab yang waham. Manakala orang bertawakal sentiasa bergantung kepada asbab-asbab yang dibenarkan oleh syarak, sama ada asbab syar'iyah atau asbab qadariyah. Seperti mana kita tahu, asbab ni kita nak buat kerja, kita perlu usahakan. Tak ada satu kejayaan datang bergolek. Usahakan. Dan kita usahakan ia dinamakan sebagai melakukan asbab. Dan asbab inilah kita perlu usahakan dengan dua cara. Sama ada dengan melakukan asbab-asbab yang zahir, dinamakan sebagai asbab-asbab kauniyah atau asbab-asbab qadariyah, iaitu kita kalau sakit kita makan Panadol, kalau kita rasa tak sedap hati di depan, kita call kawan kita, kenapa depan jalan clear atau tidak, atau cek kereta, ni asbab kauniyah. Atau yang kedua, kita baca doa bismillah tawakkalna Allah la haula wala quwwata illa billah. Naik kenderaan baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini semua adalah dimaksudkan sebagai asbab-asbab syar'iyah. Atau contoh-contoh yang lain. Kita perlu bergantung pada asbab. Tapi asbab, perbuatan kita bergantung pada asbab. Hati kita bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan asbab-asbab yang kita bergantung padanya mesti sama ada di asbab yang secara saintifik, asbab kauniyah, ataupun asbab-asbab yang dinamakan sebagai asbab syar'iyah. Asbab yang sesuatu yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Okey, insyaAllah kita sampai sini dulu insyaAllah. Dan terima kasih kepada Puan Syahira Faiz, Puan Syahira Faiz yang berkongsikan doa-doa yang saya sebutkan. Tuan-tuan boleh tengok di sana. Jazakillah khairan. Terima kasih banyak-banyak. Dan insyaAllah kita pergi kepada sesi terakhir kita, iaitu kita baca soalan-soalan yang tuan-tuan kemukakan insyaAllah. Okey, ada soalan daripada Puan Gina. Mungkin Puan Sakinah, insyaAllah. Soalan, macam mana Ustaz masalah sekarang berkenaan vaksin? Ada yang mengatakan lepas vaksin sakitlah, boleh mati dan pelbagai lagi. Macam mana keadaan itu Ustaz? Adakah dia termasuk syirik? Mohon pencerahan Ustaz. Jazakumullah khairan. Berkaitan dengan kesan vaksin, kita perlu lihat kepada kajian dan perlu rujuk kepada pakar perubatan. Berkemungkinan ada kesannya. Kesannya itu, kesan vaksin artinya ada kesan-kesan sampingan sebagainya, memang kesan. Ada kesannya. Namun, kalau mengatakan bahawa boleh menjangkakan kalau orang vaksin ni akan mati dalam masa 2 tahun, seperti mana disebutkan oleh sebagian orang,
tanpa kajian, tanpa apa, percaya begitu, ataupun mengatakan bahawa kalau dengan vaksin, sebabkan ada vaksin, nanti akan berlaku huru-hara di atas dunia ni sebagainya, selagi tidak ada kajian yang jelas, tidak ada bukti yang jelas, bersangka-sangka buruk, berkemungkinan ianya boleh kita katakan ianya termasuk dalam tatayur. Wallahu alam. Jadi kalau ingin mendakwa satu perkara, dia mestilah kita dakwa perkara, sebutkan perkara yang memang ada bukti. Sama ada bukti itu bukti saintifik, kita asbab kauniyah, ataupun bukti-bukti berkaitan dengan asbab syariah, iaitu memang dilarang atau dilarang oleh syarak atau dibuktikan dengan dari Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Okey. Terima kasih Puan Syarif. Banyak yang saya sebut tadi, Puan Syarif. Barakallahu fiikum. Okey, insya-Allah kalau kita boleh bacakan. Sekiranya tidak ada soalan, saya mohon maaf banyak-banyak. Tak maaf sekali kepada penganjur, pada Fadil Ustaz bin Yusuf, juga kepada admin, juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir, di atas kekurangan-kekurangan yang ada pada penyampaian-penyampaian yang saya sampaikan, atau ada bahasa yang tidak sesuai dikeluarkan, ataupun ada tindakan-tindakan tertentu yang mengguris hati tuan-tuan dan puan ataupun yang tidak elok, saya mohon maaf banyak-banyak. Dan ini adalah kelas terakhir kita dalam siri bahaya syirik. Maaf banyak-banyak di atas segala kekurangan, dan saya sendiri kekurangan yang saya sedar terlalu banyak perkara yang malah ada banyak perkara yang ingin dilakukan tak dapat saya sampaikan dengan sebaiknya. Semoga Allah SWT mengampunkan kesalahan saya, dan saya juga mohon pada sesama mohon maaf dengan tuan-tuan puan-puan dan juga pada penganjur di atas segala-galanya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima segala kebaikan, Allah ampunkan segala keburukan-keburukan yang ada, ampunkan segala dosa, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala bimbing kita di dunia dan di akhirat. Semoga Allah SWT jauhkan kita daripada syirik. Semoga Allah SWT masukkan kita ke dalam syurga yang tanpa hisab, insya-Allah. Sampai sini saja. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum. Selamat puasa Ustaz.